Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, insyaAllah hari ini kita akan teruskan tadabbur surah At-Taubah. Kalau ikut last week kita berhenti ayat 57 insyaAllah. Silakan Ustaz kalau nak sambung atau mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So kita minggu lepas sampai ayat yang ke-57. Sebelum tu kita ada kita cari beza antara tarabbus dengan intizar. Saya sempat tanya dengan Syekh Ali Atafai. Dia ni pakar qiraat daripada Morocco. Salah seorang hakim tilawah antarabangsa baru ni. Dia ada sebut tentang beza tarabbus dengan intizar. Kedua-duanya bermaksud menunggu. Kedua-duanya bermaksud menunggu. Tapi perbezaannya, tarabbus ini, dia menunggu dengan penuh, dengan sikap berjaga-jaga, dengan berhati-hati, dengan penuh waspada. Tarabbus. Kadang tarabbus ni macam apa nama? Tuan-puan pernah tengok belut dalam National Geographic kan, electric eel tu, dia kalau dia dah masuk lubang dia akan tunggu dekat pintu lubang tu, menunggu-nunggu kalau ada ikan untuk dia makan. Tu menunggu-nunggu peluang. Tarabbus, menunggu-nunggu dengan sikap berjaga-jaga. Dia tunggu-tunggu peluang, dia tunggu kesempatan tertentu. Kalau dalam surah apa nama ayat 53 yang baru ni kan, orang munafik digambarkan begitu. 53, 54, 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kamu menunggu-nunggu untuk mendapat salah satu daripada dua perkara yang baik. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min indi. Kami juga menunggu-nunggu korang untuk diazab oleh Tuhan. Begitu ayat apa nama? Dalam ayat 54. Betapa cara sarcastically Allah sebut bahawa ya, kami juga menunggu-nunggu kamu bilalah kamu diazab oleh Tuhan. Kalau dalam contoh lain, tarabbus juga digunakan
untuk menggambarkan wanita yang hampir habis iddah. Yang hampir habis iddah. Kan, siapa yang sedang dalam iddah? Fazura. Tu orang menunggu-nunggulah tu 3 bulan 10 hari. Cerai hidup. Imam Maimbong dah habis iddah dah. So siapa-siapa yang mana-mana yang berkenan tu bolehlah apa nama mengintai-ngintai. Dalam iddah tak boleh. Dalam iddah haram. Tapi selepas iddah tu boleh. Sementara intizar ni dia menunggu-nunggu sesuatu yang akan datang tapi tanpa elemen berwaspada tu. Dia tunggu juga tapi tunggu yang tidak berwaspada, tidak berhati-hati, tidak mengharapkan apa-apa. Kalau tarabus tadi dia ada elemen berwaspada tu. Menunggu-nunggu peluang. Eager mahu menunggu apa yang terjadi, apa bakal berlaku. Kalau intizar, kita tunggu je lah. Kerajaan tukarlah. Yang tu macam tu lah. Dia tak ada. Dia menunggu biasa. Kan? Kalau tarabus, saya nak pergi apa? Dah bagi tahu orang rumah yang abang um, ada kelas petang ni. Tak apa bang, abang bawa sekejap je pergi kedai RM2 tu. Ayang nak beli 1-2 benda je. Menunggu waktu tu dia keluar daripada kedai itu tarabus. Bila dia nak keluar. Tapi kalau tak ada kelas, tu intizar. Dia keluar ke tak keluar ke aku tunggu je. Macam tu. Macam tu kot boleh nampak dia punya emosi tu kan. So kita nak masuk ayat 58. Wa minhum, dan ada antara mereka. Siapa mereka ini? Golongan-golongan yang tak puas hati dengan pembahagian Nabi. Ada orang yang tak puas hati dengan pembahagian Nabi. Sebelum ini kan ada cerita Umar bunuh lelaki munafik yang bergaduh dengan Yahudi. Kan Umar dia bunuh lelaki yang gaduh dengan Yahudi. Lelaki munafik tu dah jumpa bersama dengan lelaki Yahudi tu, dah jumpa dengan Nabi, dah dapatkan keputusan dari Nabi. Keputusan dari Nabi memenangkan lelaki Yahudi. Lelaki munafik tak puas hati. Dia kata kalau aku jumpa Umar boleh menang ni. So dia jumpa Umar. Umar tanya, kau dah jumpa Nabi belum? Dah. Terus dibunuh lelaki tu. Lelaki munafik tu sebab dia tidak terima apa yang Nabi putuskan. Dan sekarang ini kes yang lain, ada orang yang tak puas hati dengan keputusan Nabi, pembahagian harta zakat yang dilakukan oleh Nabi. Sikap tak puas hati ini timbul kerana tarikan material, tamak terhadap harta. Dan inilah punca ayat ini turun. Wa minhum may yalmizuka minas fis sadaqat, may yalmizuka fis sadaqat. Dan ada antara mereka yang yalmizuka, mencela. Yalmizuka, mencela. Mencela macam mana? Mengecam, mengejek. Macam netizen biasa buat itulah. Ada tim Fatah, ada tim Fazura. Saling mencela antara satu sama lain. Dan sekarang ni tak kurang hebatnya juga kes P. Diddy. Tak tahulah tuan-puan mengikuti ke tak. Puff Diddy. Dia dah kena tangkap. Oh, korang tak tahu? Okey, tak payah bagi tahulah.
Jangan carilah. Dia tentang kebejatan perangai artis-artis ni. Tak tahu pun tak apalah. Up to date sungguh, Ustaz. Nak macam mana? Aku terbaca. Baru dia lepas tengok apa? Um, Siapa nama dia tu? Amber Heard. Amber Heard dengan Jack Sparrow tu. Masuk Netflix pula. Kan. So, tak nak ambil tahu tu, nak tahu jauh mana diorang boleh lari. Jauh mana sebenarnya diorang boleh lari bila tak dapat hidayah ni. Jauh mana hidup mereka bila tak dapat panduan dan tak dapat hidayah. Kami tak tahu bila Ustaz cakap terus rasa nak Google. Habis aku. Dia tentang apa nama? Kartel artis-artis. Tentang grooming. Justin Bieber tu di groom. Dan kalau tengok apa sejarah bagaimana Justin Bieber tu membesar, kita rasa kesian kat dia. Kesian dan sangat kesian. Daripada keluarga yang berantakan, mak bapak dia apa nama? Dapat dia dalam keadaan sangat muda. Mak bapak dia umur 19 tahun waktu dapat Justin Bieber. Sangat remaja. Jadi tak tahu nak buat apa dengan anak ni. Hidup pula miskin. Dia pernah basking sorang-sorang untuk dapat duit poket. Lepas tu dia punya apa nama? Dia mula terkenal dari YouTube tahun 2007. Diambil oleh semua orang yang kata sayang pada dia. Bila suara dia sedap tu, semua orang nak dia, nak groom dia dan kata sayang pada dia. Waktu tu, mak bapak dia tak tahu nak buat apa. Lalu bertukarlah dari satu tangan ke satu tangan. Pula tu muka jambu. Muka jambu. Kan, orang-orang yang muka jambu ni, kadang-kala dia lebih pembersih daripada perempuan. Daripada perempuan biasa. Dia lebih pembersih, lebih wangi. So, bila muka dia jambu, innocent, bersih, wangi, orang suka nak dekat. First time dia terima anugerah, presenter tu pergi cium dia. Presenter tu perempuan umur 40. Dia waktu tu umur 17, 16, 17. Presenter tu pergi cium dia, gomol dia depan orang ramai. Semua orang tepuk tangan. Dan dia dalam keadaan terpinga-pinga. Yang besar kau buat macam ni. Aku tak selesa. Bayangkan kalau saya umur 40, saya pergi cium anak-anak umur 17, 16 tahun atas pentas, kanak-kanak perempuan depan halayak. Terus dicop pedofilia. Tapi kalau perempuan buat macam tu, kan, perempuan mana pernah salah? Tapi itu yang Justin Bieber lalui. Dan dia merasa sangat tertekan, diperguna oleh orang keliling sampailah pada kes Puff Diddy ni. Yang tu nanti tuan pun baca sendirilah apa berlaku pada Justin Bieber sehingga dia terpaksa ambil apa nama substance, ambil dadah, ketagihan, apa nama sebab nak nak lari daripada tekanan-tekanan tu. Dia tatu badan dia, macam-macam. Tapi itu kes lain lah. Tak 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 ada kaitan dengan ayat yang kita baca hari ini ni. Cuma nak bagi tahu ada orang yang dia memilih jalan itu
jalan mencela Nabi, jalan tak puas hati dengan apa yang Nabi Nabi bawa. Maka bila dipilih jalan yang berasingan, kita akan lihat kehidupan dia jauh daripada panduan. Ayat ini memberitahu pada kita ada antara manusia ini yang mencela Nabi tentang pembahagian zakat. Dan fa'in u'tu minha, kalau mereka dapat, fa'in u'tu minha, kalau mereka diberi, fa'in u'tu minha radu, mereka happy, mereka redha, mereka bersenang hati. Fa'in lam yu'tu minha, dan tetapi jika mereka tidak dapat, idahum yaskhatun, mereka marah, mereka serta-merta marah. Ayat ini menyentuh dua benda. Pertama, sifat tamak dan tak puas hati. Sifat tamak dan tak puas hati. Kita juga boleh ada penyakit ni. Kerajaan bagi bonus pada penjawat awam yang bukan penjawat awam bising. Kerajaan bagi pelepasan kepada yang bukan penjawat awam bising. Dan akhirnya orang kata apa? Susahnya lah nak senangkan hati semua pihak. Kan? Sampai kita cakap macam tu. Susahnya nak senangkan hati semua pihak. Sebenarnya semua pihak boleh mencermin diri sendiri. Nabi nak bagi tu pun sudah satu rahmat. Kan? Kita dapat tak dapat, Nabi nak memberi tu pun sudah satu rahmat besar. Allah perintahkan Nabi untuk memberi tu pun, memberi sedekah, fi sadaqat, memberi sedekah, itu pun sudah satu rahmat besar. Sama ada kita dapat atau tak dapat tu lain kira. Tapi tak, kalau kita dapat, kita happy, tak dapat, kita marah. Begitulah agama ini mengajar kita untuk sentiasa bersyukur. Tak dapat syukur dulu. Tak dapat syukur pada Allah atas rezeki yang pernah diberikan. Sangat banyak Allah berikan kita rezeki, tidak pun berkurang. Dan part yang kedua, pernahkah Nabi memberikan sesuatu atas timbangan tidak adil? Nabi itulah. Kalau bukan Nabi yang memberi, siapa lagi yang boleh beri dengan penuh keadilan? Tapi sebab tamak, dia akan rasa tak puas hati. Siapa yang paling adil menentukan pembahagian harta ni? Allah dan Rasul. Lalu bila Allah kata lizzakari mithlu hadzil unsayain, lelaki dapat dua bahagian berbanding wanita, feminisme melihat ini tidak adil. Lalu dijadikan benda ini sebagai kritikan terhadap Quran. Kan? Hanya orang yang tamak dan berkepentingan akan melihat benda ini sebagai tak adil. Walaupun pembahagian itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang hampir serupa Allah datangkan dalam surah Kahfi. Dekat mana? Dalam khutbah yang ketiga. Khutbah yang ketiga. Allah sebut, kalaupun mereka takkan terima, kalaupun engkau sendiri yang mengajak mereka. Qala alam aqul lakum falamma jawaza di sini.
Walaqad sarrafna. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Kalaupun engkau yang mengajak mereka terhadap petunjuk, mereka takkan dapat petunjuk selama-lamanya. Sebab hati mereka ada waqar. Hati mereka ada penutup. Waqra juga bermaksud hati mereka jauh. Waqra digambarkan sebagai um, sarang burung helang. Sarang burung helang bukannya kita boleh dapat dekat dekat dahan-dahan pokok. Tak, sarang burung helang tu di mana? Di lereng-lereng gunung. Jauh. Hatinya tu jauh. So, begitu. Pembahagian yang adil daripada Rasulullah pun dirasakan tidak adil dan dipertikai kerana nafsunya. Kerana nafsunya. Apa yang berlaku? Ada seorang lelaki nama dia Zul Khuwaisirah. Zul Khuwaisirah. Lelaki ini dari Bani Tamim. Bukan Abuya Bani Tamim tu, bukan. Tak, tak. Ini Bani Tamim sebenar. Ini Bani Tamim sebenar dan dia tak teliti. Kalau Abuyah tu teliti. So, namanya Zul Khuwaisirah. Sewaktu Nabi agihkan ghanimah perang Hunain. Perang Hunain, perang yang mana? Yang disebut di awal surah ni kan. Perang Hunain yang mula-mula kalah lepas tu menang. So, Zul Khuwaisirah ni kata, Ya Muhammad, berlaku adil lah. Macam tu. Hai Muhammad, berlaku adil lah. Rasulullah jawab, silakanlah engkau. Kan, silakanlah engkau. Siapa lagi yang akan berlaku adil jika aku tidak berlaku adil? Jika aku tidak adil, maka engkau akan rugi dan binasa. Apa yang berlaku tu? Kan? Pembahagian harta Hunain. Apa sebenarnya yang berlaku? Waktu tu harta rampasan melimpah ruah. Menurut riwayat, ada lebih kurang 6,000 tawanan dan puluhan ribu ekor kambing, unta dan harta benda. Banyak. Tawanan 6,000. Kenapa dikira sebagai harta rampasan tu kalau tawanan tu? Sebab boleh jadi hamba. Tawanan perang boleh jadi hamba. Ataupun dia boleh ransom. Apa ransom? Tebus. Tebus. So, apa lagi yang ada? Puluhan ribu ekor kambing, unta dan harta benda. So, Nabi memutuskan untuk memberikan sebahagian besar kepada penduduk Quraisy. Why? Sebab diorang baru masuk Islam. Kan lepas pembukaan kota Mekah, terjadinya perang Hunain. Nabi dengan para sahabat berapa ramai? 12,000. Berhadapan dengan 20,000. Fasa pertama mereka kalah. Fasa kedua, selepas dapat motivasi daripada Nabi, mereka menggempur. Menggempur semula. Akhirnya menang. So, Nabi buat keputusan, harta di sebahagiannya kita beri kepada Quraisy yang baru masuk Islam. So, siapa yang dapat? Antaranya Abu Sufyan. Siapa lagi? Suhail bin Amr. Kenal Suhail bin Amr? Yang negotiate Hudaibiyah. Negotiator Hudaibiyah. Dan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah.
Dan mereka menerima bahagian yang lebih besar daripada kebanyakan para sahabat. Mereka dapat bahagian yang lebih besar berbanding para sahabat. Lalu beberapa orang Ansar tak puas hati. Antaranya Zul Khuwaisirah ni. Zul Khuwaisirah. Dia tak puas hati sebab mereka dapat sikit bahagian yang lebih kecil. Dan mereka rasa Nabi bias. Nabi lebih berikan perhatian kepada orang baru. Orang Quraisy pula tu. Kan? Walhal sebelum ni Quraisy itulah yang menentang Islam. Sedangkan mereka sudah lama, kan? Sudah lama menjadi pengikut Nabi. Yelah, orang baru dapat lebih, orang lama dapat kurang. Kami yang berjuang kot. Skibidi-bidi. Lalu, bila Rasulullah tahu benda ini, maka Nabi pun mengumpul orang-orang Ansar untuk diberikan penjelasan. Antara penjelasan Nabi ialah orang-orang yang baru ini perlu dikuatkan iman. Sebab mereka baru masuk Islam. Mereka perlu dikuatkan iman. Dan Nabi sebut, Nabi lebih mencintai Ansar dan memilih untuk balik ke Madinah daripada ambil harta perang ni. Sebab berperang tu dekat dengan Mekah. Nabi serahkan harta yang banyak pada orang Mekah. Dan Nabi kata, diorang baru masuk Islam. Tak apalah, bagi diorang harta ni. Sedangkan aku milik kamu. Aku nak duduk dekat Madinah. Walaupun aku dah buka Mekah ni. Tak, aku nak duduk dekat Madinah. Ui, kalau macam tu. Ada sebuah ucapan yang penuh emosi. Nabi pernah kata pada orang Ansar. Tidakkah kalian rela bahawa orang-orang kembali bawa kambing dan unta, sementara kalian kembali bawa Rasulullah ke rumah kalian? Sampai macam tu Nabi cakap. Kau nak yang mana? Kau nak bawa kambing dan unta balik rumah, atau kau bawa Rasulullah balik rumah? Fuh. Sementara ayat sebelum ni ada sebut tentang kita tidak perlu terkesan dengan tekanan sosial. Dan selalunya tekanan sosial datang daripada status sosial, berapa banyak kita punya gaji, berapa kaya kita, berapa besar rumah kita. Yang selalunya menjadi pertimbangan manusia. Sehingga sampai dia kata, sanggup dia kata, Ya Muhammad, berlaku adillah. Itu akibat daripada tekanan sosial. Melihat orang lain lebih banyak dapat berbanding dia. Tapi tanpa dia melihat siapa yang beri, siapa yang memberikan pengagihan tu. Dahsyat. Maka setelah mendengar penjelasan Nabi, orang-orang Ansar tersentuh, menangis dan rasa bersyukur terhadap Nabi. Begitu Nabi menghargai kesetiaan orang Ansar. Dahsyat. So, ada hadis yang yang berkaitan dengan Zulkhuwaisirah ni, yang menuduh Nabi tidak adil dalam pembahagian.
Dan ada juga respon daripada Nabi, jauhilah olehmu sifat hasad, kerana hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Seperti api yang memakan kayu bakar. So, apa lagi yang kita boleh belajar daripada ayat ni? Sederhana, bersederhana. Kadang kita nampak benda tu macam tak adil. Itu kerana kita tak faham apa yang berlaku. Suatu tindak tanduk kita untuk meletakkan, menghormati keadilan, terutamanya yang dilakukan oleh pimpinan yang bertakwa. Bila orang buat keputusan, bila pemimpin buat keputusan, kita ada kecenderungan untuk meletakkan syak wasangka dulu, mengkritik dulu tanpa sebarang asas, tanpa sebarang pengetahuan lengkap. Dan bila kita ada pengetahuan yang lengkap, baru kita sedar, oh macam ni tindakan dia dulu. Baru kita dapat rasa, oh betul lah apa yang dia buat tu dulu. Sedangkan waktu benda tu berlaku, kita tak setuju pun. Maka bentuk keadilan ni, dia bukan ikut neraca kita. Bukan ikut neraca neraca pertimbangan kita. Tidak. Keadilan yang mengikut neraca pertimbangan Tuhan jauh berbeza dengan apa yang pernah kita nilai sebagai inilah adil. Kalau adil, kalau sama, semua haiwan wajar dapat air hujan. Termasuk unta-unta kehausan di padang pasir, sama seperti mana lembu dan kerbau dapat air hujan di bendang-bendang di Malaysia. Tapi tak, Allah turunkan taburan hujan tu berbeza-beza. Itulah adil. Kalau adil, kalau saksama di sisi kita, tentulah haiwan-haiwan dekat Afrika tu, dekat Madagaskar, terutamanya singa, serigala, citah semua tu, takkan sentiasa dalam keadaan kelaparan. Dia tak perlu pergi kejar kambing, unta dan lembu untuk dapat makan. So, kalau tengok, ada je singa yang tak dapat makan kerana tua, kerana sakit dan akhirnya mati. Sepatutnya kalau saksama, semua dapat makan. So, kerana keadilan daripada Tuhanlah, ada yang dapat makan. Bila singa dapat makan, lembu tu pula tak selamat. Tapi kalau lembu tu selamat, singa pula mati kelaparan. Kan? Maka kalau tuan-puan tengok National Geographic tu, tuan-puan nak kesiankan pada siapa? Lembu yang kena kejar ataupun singa yang kelaparan? Ha, begitulah Allah buat. Ada orang dapat, ada orang tak dapat. Ada orang untung, ada orang rugi. Bila dibuat dalam keadaan begitu, ada untung, ada rugi, maka Allah akan menjadi sangat murka kalau manusia sengaja menindas, menzalimi, menjadikan orang lain rugi. Sebab dekat dunia ni memang Allah ada buat, ada untung, ada yang rugi. Ada yang untung, ada yang rugi. Tapi kalau manusia itu sendiri buat satu sistem menjadikan orang lain rugi,
tertindas, kadang tanpa sedar, itu mendatangkan kemurkaan yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Contoh sistem yang menjadikan orang lain rugi, riba. Allah sangat murka. Sehingga tak disebut apa hukum riba, melainkan berperang dengan Allah dan Rasul. Perang kot, perang. Okey, kemudian ayat 59. Ayat 59, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Dan Allah nyatakan, kalaulah mereka bersikap redha dan beriman. Sekiranya mereka benar-benar redha dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Waqalu, dan mereka kata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Baru kita faham orang-orang Palestin itu sebut hasbunallah. Kan? Baru nampak kenapa mereka sebut hasbunallah. Oh, apa yang berlaku tu kami redha. Latar belakang ceritanya, ada orang tak redha dengan apa yang berlaku. Ada orang kata Nabi tak adil. So, orang-orang Palestin bawa ayat ni pada kehidupan. Kita hanya dengar hasbunallah, hasbunallah. Tapi kita tak tahu konteks penggunaan hasbunallah tu. Cukup Allah bagi kami. Part yang mana? Oh, apa pun yang berlaku, dia redha. Florida dah kena taufan. China kena taufan. Vietnam kena taufan. Tuan-puan sedar tak? Negara-negara yang kena taufan ni, antara negara-negara yang kena taufan ialah negara pengeluar sumber makanan terbesar dunia. So, bekalan makanan dunia sekarang ni boleh bertahan lebih kurang 2, 3, 4 bulan ni sahaja. Jadi, betul mereka ada buat salah. Tapi apa yang berlaku dekat negara mereka bakal melanda negara kita. Sebelum bulan 12, harga makanan masih stabil. Selepas bulan 12, harga sayur mungkin naik 3-4 kali ganda. So, kalau mau simpan stok, mula simpan stok dari sekarang. Tu cara membaca lah, kan? Kita tengok negara lain kena, dia ada pertanian, dia ada ternakan, dan selama ni orang bergantung kepada mereka. Kalau dahulu kita terkenangkan waktu Dajjal turun, makanan tak ada, hujan tak turun, oh tu mesti kemarau panjang. Oh, boleh jadi lepas berlaku taufan macam ni, pertanian rosak, dan selepas daripada ni, langsung tak ada hujan turun, pertanian tu langsung unrecoverable. Tak boleh recover, habis. Tak ada apa dah untuk kita makan. Barulah Dajjal datang dan tawarkan, kau nak roti? Sembahlah aku. Kau lapar ya? Kau nak air? Sembahlah aku. Begitu. Ya, kita banyak tanah. Tapi tenaga pekerja semua daripada luar. Patutnya idea Pak Lah dulu tu untuk jadikan kita negara pengeluar.
disambut baik oleh pimpinan selepasnya. Tapi idea itu sekadar idea berkubur, tidak ke mana. Akhirnya kitalah mengalami kesukaran. Kita punya belanja untuk beli barangan semakin besar. Beras tempatan pun dah tak ada. Semua bertukar jadi beras import. Itu masuk apa nama ekonomi pula. Tapi beginilah. Maksud hasbunallah itu radu ma'atahumullah wa rasuluh. Dia reda atas apa sahaja yang datang dari Allah dan Rasul. Maksud hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Radu ma'atahumullah wa rasuluh. Reda atas apa yang diberikan Allah dan Rasul. Sayu'tinallahu min fadlih. Allah akan beri kepada kami limpah kurnia dia. Wa rasuluhu, dan juga Rasulnya. Inna ilallahi raghibun. Dan kami sentiasa berharap kepada Allah. Mahu terus reda tu. Dia punya apa nama? Jalan yang dilaluinya tu, kita melalui jalan yang berliku. Untuk terus reda itulah apa? Cabarannya besar. Kan? Apa bentuk latihan yang perlu kita buat sehingga apa yang berlaku dalam hidup kita, kita terima. Tak ada latihan dalam kelas. Melainkan sewaktu diuji tu kita terima. Tuan-puan boleh terima ke kalau balik-balik suami bawa madu? Aku bagi contoh je. Kan? Tuan-puan boleh terima ke? Madu tualang. Tak, ni madu makan tak habis. Madu berdiri. Ui, tu mau dimaki berjemaah. Baru suami kata, hasbunallah. Cukuplah Allah bagiku. Dahsyat. So, ayat ini, dia bawa kepada kita tentang sifat redha. Sebelum ni ada orang pertikai tentang keadilan Nabi. Terus klaim duit raya. Suami saya tak pernah bagi duit raya, Ustaz. Saya nak cerai dia. Aduh, duit raya je kot. Aduh. So, ayat ini dia tentang sifat redha dan tawakal. Redha dengan apa yang Nabi buat dan tawakal, berserah, bergantung kepada Allah. Bergantung itu hanya pada Allah. Ayat ni tak sebut pun hasbunallahu wa rasuluh. Tapi hasbunallah sahaja. Kemudian sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Ada rasul kat belakang. Tapi untuk meletakkan cukup, Allah sahaja. Hasbunallah. Menunjukkan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah. Kepada Allah. Dan kalau dekat Gaza, mereka meletakkan kebergantungan pada Allah. Dan ada juga video-video yang kita nampak, mana korang orang Arab, tolonglah kami. Itu kan keluhan.
Itu kan keluhan orang-orang di sana. Melihat tak ada tindak tanduk pun. Tak ada tindak tanduk. Sedangkan bagi orang yang faham, dia tahu. Ihdal husnayain. Sama ada mati syahid ataupun menang bergaya. Ihdal husnayain. So, surah ini dia bawa idea tu. Kita, kalaupun tak menang, kita tetap menang. Kita kalaupun tidak menang bergaya, kita tetap menang akhirat. Sebab tu untuk menang kedua-duanya, kebergantungan pada Allah dan menerima apapun peraturan daripada Nabi adalah perkara paling utama. Dan sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Allah akan beri dari limpah kurnianya. Kalau ikut urutan ayat tu, Allah akan beri limpah kurnianya dan Rasulnya. Allah akan beri limpah kurnianya dan Rasulnya. Apa maksud dia tu? Allah akan beri kami limpah kurnianya dan Rasulnya. Maksudnya, dia merujuk kepada dua benda. Pertama, limpah kurnia dari Allah. Pemberian nikmat secara langsung dari Allah. Dia mungkin dalam bentuk apa? Keampunan, kan? Kesihatan, keamanan, syurga. Yang kedua, sayukti nar rasul. Limpah kurnia dari Rasulnya. Limpah kurnia dari Rasulnya. Syafaat, kan, kasih sayang baginda, bimbingan baginda. Dan ayat ini turun ketika umat Islam benar-benar diuji. Ketika umat Islam benar-benar diuji. By default, tuan-puan, bila kita nampak Nabi beri sebahagian besar harta pada orang lain yang baru masuk Islam, jauh di sudut hati kita akan rasa benda yang sama seperti mana Zul Husairi itu. Apa namanya tadi? Zul Husairi, Huwairis, apa? Kuwaisirah. Zulkuwaisirah. Huwaisir. Zul Huwaisirah tu. Cumanya Zul Huwaisirah tu dia reveal, dia sebut, dia kata bahagilah dengan adil. Dia react, dia bertindak, dia buat parody, dia buat video. Dia buat apa? Reaksi. Sedangkan ada je orang-orang yang mungkin sama chemistry-nya. Lebih-lebih lagi aku kan. Lebih-lebih lagi aku, kalau aku ada kat situ, aku mesti akan tegur. Kenapa bagi diorang lebih? Sebab kita tak jelas. Tak dapat penjelasan. Dan sekarang ini, bila ialah mereka dah lalui perang dan dapat harta pun sikit, yang dapat orang sana, kan asyik bini muda je yang dapat, bini tua tak dapat. Sedangkan bini tua dah sama-sama berkorban. Lepas tu suami bisik, yang abang bagi diorang tu untuk barang rumah je. Abang ikut ayang balik. Oh, tak apalah abang bagilah semua. Abang balik ikut saya. Kan?
Gitu. Maksudnya segala bentuk pengorbanan tu sayu'tina rasuluhu. Allah akan bagi rasul pada kami. Allah tak bagi rasul pada mereka, Allah bagi rasul pada kami. Inna ilallahi raghibun. Sungguh hanya kepada Allah kami berharap. Kan? Hanya kepada Allah kami berharap. Ini juga ayat ini sebenarnya memujuk orang-orang Ansar tadi itu. Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah Rasulullah bagi kami. Diorang nak harta, diorang ambillah harta. Kami bawa Rasulullah balik ke rumah kami. Mereka bawalah balik unta dan lembu dan kambing itu. Gitu. Dan kemudian, kadang-kala, bila kita nampak orang lain dapat portion besar. Contohnya, um, katalah kita semua satu jabatan, tiba-tiba dalam 4 orang yang buka, apa nama, buka kamera ni, Kak Syida naik pangkat. Kan daripada 44 dia naik ke 52. Daripada 44 dia naik 52. Melompat beberapa anak tangga. Lalu orang-orang yang tak faham ni, ialah kita tak faham, kita mulalah mengecam. Kecam tak depan-depan, kita buka WhatsApp grup yang lain. Kau tahu, Syida boleh naik 52. Ui, tak adil betul. Kan? Kita berani kat belakang-belakang tu je. Tapi tetap mengumpat. Tetap mengumpat. Yang kita tak nampak ialah kenapa Allah pilih dia untuk naik pangkat. Yang kita tak nampak ialah apa yang berlaku kalau dia naik pangkat. Yang orang-orang Ansari tak nampak ialah apa keperluan orang-orang Quraisy itu dapat harta rampasan perang yang banyak. Dan sekarang Allah beritahu kenapa mereka perlu dapat harta rampasan perang yang banyak. Ni, ayat tentang zakat. Ayat tentang zakat. Innamas sadaqat. Bila mereka dapat harta yang banyak, dapat zakat itu, semuanya untuk kembali kepada siapa? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Situasi waktu itu orang-orang Quraisy baru kalah perang. Hunain baru jatuh. Bila mereka kalah perang, masing-masing kan orang-orang dekat keliling rasa tak selesa. Bila tak selesa, siapa yang nak buat trading masuk ke Mekah? Jadi bila dapat harta rampasan perang, Nabi suntik dengan jumlah yang besar ke situ supaya ekonomi Mekah kembali rancak. Kita tak nampak. Maka turunlah ayat tentang zakat. Ayat tentang zakat ni adalah ayat apa nama pembahagian um, uh, apa nama asnaf zakat ni ditujukan kepada penduduk Mekah waktu tu, yang fakir, yang miskin. Sebab lazimnya bila kita lihat orang tu dapat income yang besar, income yang banyak, kita gambarkan, oh, dia nak joli lah tu. Sedangkan kita tak tahu keperluan orang tu. Mungkin dia ada anak istimewa. Mungkin dia taklong, ada adik-beradik yang masih belajar. Mungkin ada mak bapak dia yang sedang sakit teruk. Kita tak tahu. Yang kita nampak,
Dia naik pangkat, besarlah tu gaji dia. Tapi kerak dia kita tak pernah tahu. Sekarang Allah beritahu apa yang perlu dibuat bila kita dapat duit, kita dapat duit yang besar, yang banyak. Keluarkan zakat. Zakat tu untuk siapa? Untuk orang-orang ni. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah. Ini ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Kita, kalau kita nak selamatkan diri kita daripada syak wasangka, selamatkan diri kita dari syak wasangka, maka ikutilah cara Allah menerangkan, proses Allah menerangkan kepada orang-orang Ansar. Mula-mula dia rasa tak adil. Kemudian Allah kata, engkau dapat Rasul. Cukuplah Allah, engkau dapat Rasul. Dan yang ketiga, apa possibility harta yang banyak tu digunakan ke mana? Kalau begitulah latihan kita, kita akan mudah mengucapkan hasbunallah. Tak kala kita tak ada apa-apa, orang lain dapat bonus mungkin, dapat peluang mungkin, dapat kekayaan mungkin, dapat kejayaan mungkin. Sebab bersamanya ada tanggungjawab. Bersama naik pangkat tu ada tanggungjawab. Bersama duit yang banyak tu ada tanggungjawab. Itu baru mudah kita sebut hasbunallah. Yang kita nampak konon-konon apa? Kemasyhuran. Oh, best lah Ustaz. Keluar masuk TV. Oh, cemburu nak jadi macam Ustaz. Kau nampak yang best tu je. Kau tak nampak aku punya struggle tidur pukul 2, 3 pagi. Kau tak nampak aku kena bangun pukul 4 pagi nak kena pergi sana. Kau tak nampak tu semua. Tak nampak yang belakang tabir. Dia nampak yang depan je. Oh, keluar TV. Nampak senyum-senyum macam tu. Dia ada tanggungjawab bersama dengannya. Kau tak nampak aku kena kutuk, kena maki oleh ahli keluarga. Apa pakai tai sengit, baju tak match, color block. Macam-macam. Kan? So, untuk belajar hasbunallah tu, ni ayat-ayat yang kita perlu baca, fahami, dan akhirnya ada latihan yang kita perlu boleh buat. Begitu. Okey. Kemudian ayat 61. Ayat 61. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Ada antara mereka ramai pengkritik tu. Siap dia minta nama aku tak pernah sebut pun dalam live. Kan? Itu yang kadang sebut apa nama terima kasih kepada isteri tersayang. Mak mertua di kampung. Kan? Kena sebut. Nama-nama itulah yang menjadi pemerhati kita. Kan? Saya tujukan lagu ini kepada mak abah kat kampung dengan ucapan apa khabar? Tengah buat dodol ke? So, ayat 61. Ayat ini dia ditujukan kepada orang-orang yang menyakiti Nabi. Yang menyakiti Nabi dengan perkataan. Perkataan yang Allah guna adalah yu'zu. Yu'zu ni kata akar dia azza. Azza ni menyakiti dengan perkataan. Azza ni menyakiti dengan gangguan. Azza ni bermaksud gangguan, kesakitan, bahaya atau suatu yang menyakitkan. Dan azza ni dia
merujuk kepada gangguan fizikal atau mental atau emosi. Fizikal, mental atau emosi. Hasil daripada gangguan secara fizikal, lisan, melalui perbuatan ataupun perkataan atau azan, menjadikan orang tak selesa. Tapi tindakan-tindakan mereka menyatakan konon-konon mereka tidak berniat buruk. Macam tadi tu, Nabi dah bagi zakat, bagi pembahagian, dia kata adil lah, berlaku adil lah. Perkataan tu sangat menyakitkan hati Nabi. Tapi dia boleh beralasan, aku cuma ingatkan je, salahkah aku ingatkan? Kan? So, ayat ini adalah teguran kepada orang-orang munafik yang memperlekehkan Nabi dan sering buat fitnah. So, kalau kita jenis netizen yang macam ni, tolong jangan panjangkan perangai-perangai munafik tu. Tolong jangan suburkan perangai-perangai orang munafik yang suka menyakiti hati orang beriman. Yang suka menyakiti hati orang beriman. Macam mana nak tahu orang tu beriman atau tak? Macam mana nak tahu orang tu beriman atau tak? Belah hati dia. Macam mana nak tahu orang tu beriman atau tak? Masa ditimpa musibah. Habis kalau tak ditimpa musibah, kita tak tahulah dia beriman atau tak. Macam mana? Macam mana nak tahu orang tu beriman atau tidak? Macam mana? Solat dan infak. Orang yang ikut cakap Allah dan Nabi. Jeng, jeng, jeng. Quran memberikan panduan simple je kalau nak tahu orang tu beriman atau tak. Kalau dia bagi salam. Kalau dia bagi salam. Bagi salam, Assalamualaikum. Orang beriman lah tu. Simple. Sebab iman dekat mana? Iman duduk dalam hati. Kita takkan tahu hati orang tu beriman atau tidak. Takkan tahu. Tapi the very least ialah dia ikut apa yang Nabi suruh. Apa? Afsyus salam. Tebarkan salam. Dia bagi salam. Berimanlah tu. Agama ini, dia nak bina kita supaya tidak buat sangka buruk pada orang lain. Tidak berprasangka. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dah kalau kita polis, takkanlah kita nak sangka baik saja pada semua orang. Bermaharajalela lah. Maksiat. Bermaharajalela lah. Penjenayah. Dia ada tugas-tugas tertentu yang memang tak boleh sangka baik. Tapi untuk orang kebanyakan, ya,
Dia kena sangka baik. Yang tak jawab salam tu macam mana? Dia berdosa, tak jawab salam. Ada je orang bukan Islam bagi salam, Ustaz. Berimanlah tu. Kan? Sebab nilai Islam bukannya dengan kita ucap syahadah, daftar dekat Jabatan Agama. Kan? Dia punya point ialah Allah dan Rasul tak nak kita bersangka buruk pada orang. Dia tak nak kita bersangka buruk pada orang. Lantas bila kita sangka buruk, layanan kita pada orang akan berubah. Lagi-lagi bila kita mula menyakiti orang dengan perkataan-perkataan. Merendah-rendahkan pula orang. Oh, satu dalam surah ni, surah Taubah, surah Ahzab, ada sebut tentang jangan sakiti orang beriman. Ingat lagi tak dalam surah Ahzab tu? Jangan sakiti orang beriman. Kalau di sini ada ungkapan-ungkapan orang-orang munafik yang menyakiti Nabi. Ha. So, jom kita tengok bagaimana diorang menyakiti Nabi. Wa minhumul ladzina yu'zunan Nabi. Ada antara mereka yang menyakiti Nabi. Wa yaquluna huwa uzun. Dia kata Nabi ni telinga. Apa maksud tu? Nabi suka dengar, mudah percaya. Dan itulah risiko orang-orang yang tak ada syak sangka. Kan Kak Sia cakap apa dia? Aku percaya je. Sebab dia orang baik. Kalau dia tipu, aku tipulah. Macam tu. Nabi ni jenis macam tu. Huwa uzun. Telinga Nabi tu mudah percaya. Dan mereka menuduh Nabi seorang yang terlalu mendengar, mudah percaya. Tujuannya untuk merendahkan kewibawaan. Orang kita sekarang, dia tak cakap huwa uzun ni. Orang kita sekarang cakap apa? Engkau ni lurus bendul sangat. Lurus bendul. Lurus tu apa lurus? Lurus. Bendul tu apa bendul? Bendul pun tak tahu kan? Kita tanya Google. Bendul. Tu. Bendul. Lurus bendul. Tak, bukan ham. Ni, bendul ni. Bendul. Pintu. Ni namanya bendul. Ni tangga. Ni tangga. Ni bendul namanya. Pintu kita buka. Tempat mula-mula kita pijak. Selalunya tempat tu lurus. So, lurus bendul maksudnya senang dipijak-pijak. Nak masuk pintu, mesti kena pijak situ. Yes, doorstep. Langkah bendul, itulah bendul tu dilangkah. Apa maksud langkah bendul? Dia tak pijak bendul tu, dia terus langkah. Maksudnya tergesa-gesa. Ada kakak, adik kahwin dulu. Tergesa-gesa. Tu langkah bendul. Gitu. Lurus bendul, langkah bendul.
So, dia kata apa? Huwa uzun. Dia mudah percaya. Lurus orangnya. Dan sekarang Allah suruh Nabi jawab. Qul, jawab macam ni. Uzunu khairil lakum. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum. Sebut begini wahai Rasulullah. Telinga, telinga aku, telinga yang baik bagi kamu. Telinga ini beriman kepada Allah, percaya orang beriman, dan jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman antara kamu. Allah tegaskan bahawa Nabi, dia bukan sekadar menjadi pendengar, tapi dia mendengar kebaikan. Walaupun Nabi dengar pelbagai pendapat, suka dengar orang tu cakap, orang ni cakap, Nabi dengar pelbagai pendapat, Nabi tidak terpengaruh dengan perkara buruk. Nabi dengar pelbagai pendapat supaya Nabi boleh buat keputusan. Kita pula, kita suka dengar pendapat orang, kita tak buat apa-apa, kita suka dengar je. Malah kita suka dengar daripada pihak yang kita suka dengar, pihak lagi satu tak dengar. Nabi bila dituduh macam tu, memang Nabi dengar daripada semua orang. Supaya Nabi mudah buat keputusan berdasarkan wahyu dan hikmah. Ialah bila orang Quraisy kata kami susah, kami itu, kami ini, Nabi dengar dan Nabi bagi lebih. Sebab Nabi buat keputusan itu. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu minkum. Rupanya kalau kita pandai mendengar, dalam surah mana yang ada sebut tentang pandai mendengar ni? Azab juga kan? Tentang mendengar ke percakapan yang baik. Percakapan yang berdakwah kepada Tuhan. Memperkenalkan Tuhan. Oh, ni mendengar. Bila sebut tentang mendengar, Nabi akan dengar daripada pelbagai pihak. Dan part Nabi mendengar itu pun orang tak suka. Ialah, dia tak suka sebab selepas dia selepas dia no selepas Nabi dengar apa yang dia cakap, Nabi nak dengar daripada pihak lagi satu. Lalu tanggapan dia, Nabi terlalu suka mendengar, mudah sangat percaya, lurus bendul. Tidak, Nabi dengar untuk buat keputusan. Walladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum azabun alim. Orang yang menyakiti, orang yang kata Nabi lurus bendul, itulah yang bakal diazab dengan pedih. So, kita mungkin boleh dituduh sebagai lurus bendul. Tapi tindak tanduk kita tu yang membezakan dengan bendul sebenar. Kita boleh mendengar daripada semua pihak, tapi bagaimana kita buat keputusan setelah mendengar itu adalah benda yang berbeza. Lalu bila kita cuba untuk, selalunya orang kata kita lurus bendul, bila kita cuba berlaku jujur. Engkau ni jangan jujur sangat. Kan terasa hati kita, takkan tak boleh jujur. Sikit-sikit sudahlah, nanti kau kena pijak. Tapi melalui ayat ini, Allah kata, siapa yang menyakiti Nabi, siapa yang menyakiti orang yang nak jadi jujur tu, walahum azabun alim, mereka akan dapat azab yang pedih. So, tak salah untuk kita berlaku jujur. Tak salah untuk kita jadi lurus bendul. Kan, sebab akhirnya yang menyakiti itu nanti yang akan diazab.
Selagi mana kita tahu apa yang kita buat, selari dengan prinsip-prinsip yang benar, selari dengan apa tadi tu? Sayu'tihumullah wa rasuluhu, sayu'tihumullah min fadlihi wa rasuluh. Kan selari dengan apa yang Allah dan Rasulnya beri. Selagi mana kita mahu berpegang dengan hasbunallah, lahum azabun alim. Mereka yang menyakiti itu akan dapat azab yang pedih. Ya, selalu itulah panggilan-panggilan manusia. Kau ni kolot, apa nama, tak advance, apa nama, macam-macam, kan? Macam-macam. Ada sebut Nabtal bin Al-Harith. Nabtal bin Al-Harith, seorang munafik yang sering menyebarkan berita palsu tentang Nabi. Bila dikatakan kepadanya bahawa Nabi tahu tentang ucapannya, dia selalu buat cerita tentang Nabi. Lalu orang bagi tahu dia, Nabi dengarlah apa yang kau cakap. Nabi tahu apa yang kau cakap. Dia respon, Muhammad tu hanyalah seorang yang mudah percaya. Dia dengar semua yang disebut pada dia. Dia pula tuduh Nabi suka sangat percaya cakap orang. Sedangkan dia yang menyebarkan berita palsu. Lalu bila Nabi tahu dia tidak jujur, cara dia defend diri dia dengan kata, kau suka sangat dengar cakap orang. Kan suami-suami yang curang, isteri dia kantoi ikan. Bang, betul ke bang curang? Awak ni suka sangat dengar cakap orang. Walahum azabun alim. Awak ni bendung sangat suka sangat dengar cakap orang. Allah turunkan ayat ni sebagai peringatan kepada Nabtal dan orang-orang munafik yang lain. Nabi bukan jenis begitu. Tapi Nabi dengar dengan hikmah, dengan iman. Dan keputusan yang Nabi buat berdasarkan wahyu Tuhan. Kan ada hadis yang sebut tentang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. So, apa pengajaran daripada ayat ni? Adab terhadap Rasulullah. Kan, adab terhadap Rasulullah. Nabi dia bawa keadilan. Lalu penghormatan perlu diberi kepada kepimpinan. Kepimpinan yang adil, seperti mana adilnya Nabi. Dan kenapa orang-orang munafik suka buat cerita-cerita yang menyakiti begini? Sebab mereka nak cetuskan apa nama, kekacauan dalam masyarakat. Mereka nak memutuskan kekacauan dalam masyarakat. Malaysia pernah melalui saat-saat itu. Saat di mana orang nak buat baik, dia kata tak baik. Lalu bila dia dapat tampuk kuasa, tak ada satu pun kebaikan yang dia buat. Kita dah lalui zaman-zaman tu. Dan kita berharap pemimpin yang akan datang tidak mengulangi kesilapan kesalahan yang sama. Terutamanya waktu COVID tengah teruk melanda. Yang dia kata apa? Ni tak ada apa ni, ini okey je. Sedangkan kematian waktu tu dah mula mencanak-canak naik. Ramai kot orang mati waktu COVID.
So, rupanya tindakan-tindakan pemimpin yang baik, kadangkala ada orang-orang yang datang bawa prasangka-prasangka yang tak patut pada masyarakat. Maka bila benda tu tak dibendung, lahirlah netizen-netizen yang tak takut dengan api Melaka dan sanggup cari orang dekat padang maksiat. Padang mahsyar, api neraka. Dia nak sebut api neraka, sebut api Melaka. Itu. So, walladzina yu'duna Rasulallahi lahum azabun alim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka bersumpah. Mereka bersumpah pada kamu atas nama Allah. Kan? Mereka bersumpah kepada kamu atas nama Allah. Liyurdukum. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Untuk mendapat redha kamu. Supaya kamu suka. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Padahal Allah dan Rasulnya jualah yang lebih berhak mereka mendapatkan keredaannya. In kanu mu'minin. Jika betul mereka beriman. Ayat ni adalah tentang orang-orang macam Nabtal tadi. Nabtal bin Haris nama dia. Nabtal bin Al-Harith yang berusaha mencari kesukaan orang. Apa kata orang? Nanti apa orang kata? Terutamanya, dia nak nampak baik depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah, bila dia kantoi, Nabi tahu apa yang dia kata. Nabi tu suka sangat dengar cakap orang. Lalu dia jumpa dengan Nabi, berusaha mengucapkan kata-kata manis depan Nabi. Yang penting Nabi suka. Yang penting Nabi suka. Sedangkan hati dia penuh dengan penipuan dan pembohongan. Mereka cuba sembunyikan niat sebenar. Pura-pura beriman. Sedangkan tujuan mereka material semata. Orang berpura-pura ni takkan tahan lama. Kan dia sumpah, wallah ya Rasulullah, hanya engkaulah pesuruh Allah, tak ada lain. Bersumpah dengan nama Allah untuk menyenangkan hati Nabi. Sedangkan yang sepatutnya dia cari redha Allah dan Rasul. Bukan hanya cari redha manusia. Bukan tadi dia memang nak senangkan hati Nabi ke? Tak. Apa yang dia buat, kalau tanpa Allah, itu hanya sekadar nak menyenangkan hati manusia. So, apa yang kita buat perlu dapatkan endorsement. Perlu redha Allah dan Rasul. Dan keredaan Allah dan Rasul itulah yang lebih utama. Barang siapa yang mencari redha Allah dengan cara yang membuatkan manusia tak suka, kan? Dia nak cari redha Allah melalui poligami. Isteri tak suka. Asal contoh ustaz macam tu, tak, aku sengaja nak dekat ujung-ujung waktu ni kan. Siapa yang cari redha Allah dengan cara yang membuatkan manusia tak suka, maka Allah akan meredainya
dan membuat manusia pun redha kepadanya. Allah akan redha dia dan Allah akan buat manusia redha pada dia. Dan siapa yang mencari redha manusia dengan cara yang membuatkan Allah tak suka, maka Allah akan murka kepadanya dan akan membuatkan manusia murka kepadanya. Kita pernah jumpa kes begini. Dia nak kahwin, mak dia tak bagi. Dia nak kahwin, mak dia tak bagi. Dia nak kahwin pula dengan anak yatim, yatim piatu. Mak dia tak bagi sebab mungkin lain negeri, kan, apa nama, mak dia tak suka orang Kelantan ke, misal kata, tak suka orang Sabah ke, atau tak suka orang orang apa nama, tak sekufu. Tapi dia kahwin juga. Dia kahwin juga. Tapi niat dia apa tadi? Nak selamatkan orang ni. Dia anak yatim piatu, dia tak ada siapa-siapa, tak nak terjebak dengan maksiat, nak cari redha Allah. Tadi mak dia tak suka, kan? Dapat anak pertama, Allah buka ruang, beri dia nikmat, dan lambat laun mak dia, Allah akan jadikan mak dia redha. Benda tu banyak berlaku. Tapi yang penting tu cari redha Allah tu dulu. Maka Allah akan buat manusia redha pada dia. Yang penting jalan kita betul dulu. Ini dah derhaka pada mak. Lepas tu sembahyang pun tak nak. Memang kau ke laut lah. Kan? Sama dengan orang-orang yang apa? Yang berpoligami. Ya, niat dia tu untuk apa? Kalau betul, dia memang buat dengan betul dengan baik, sebenarnya minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Kan, minta maaf bila dah buat, minta maaf tu lagi mudah dari minta izin. Minta izin orang takkan dapat selama-lamanya. Tapi kalau betul jalan dia, dia buktikan benda tu betul, valid, lambat laun, sooner or later, Allah akan uruskan. Walaupun nak dapatkan kemaafan tu sukar. Tapi Allah akan buatkan manusia redha kepadanya. Tapi ini dengan Tuhan pun nak tak nak je. Nafkah pun, kan, tenggelam timbul. Lepas tu akhlaknya dengan isteri ke laut. Lepas tu rumah, kereta, semua isteri yang bayar. Memang tak lah. So hadis ni dia apa nama? Dia memang highlight tentang carilah redha Allah. Allah akan membuatkan manusia redha kepadanya. Cuma last ayat 62 ni, dia mungkin kontroversi kot, tapi tak peduli, aku sebut juga. Kadang kita memuji-muji Nabi ni sampai ke tahap kita terus minta dengan Nabi, ya Rasulullah, berilah syafaatmu pada aku. Sedangkan proses pemberian syafaat hanya selayaknya datang dari Allah. Tapi dalam pada dia minta tu, dia ada kaitkan tak Allah? Tak ada. Dia minta pada Nabi kan? Itu sama dengan dia minta keredaan manusia. Dia baru pada first part, first layer. Dia belum masuk pada wallahu wa rasuluhu ahaqqu yarda, ayyurdu. Kau nak syafaat bukan pada Nabi, minta pada Tuhan. Allah yang beri syafaat, Allah yang membenarkan Nabi beri syafaat.
Tapi itu shortcut. Tak ada shortcut. Kau minta betul-betul, bukan shortcut. Apa beza kita doa dengan Jesus? Mahu pada pengampunan. Kan tu siapa? Muhammad Ui. Kan kena serang sekarang ni tentang istighasah semua tu. Minta dengan orang mati. Tu bab lain pula. Ustaz itu pun tahu. Memanglah takkan artis je yang aku kejar-kejar. Kan? Dalam kompat kita berhentikan dulu. Kembali kepada moderator. Ya, Alhamdulillah, Ustaz. barakallahu fikum. Ada Lagi soalan soalan. ke? Ustaz, Okey, kalau kita silakan. katakan, kita cakap let's say macam ni lah. Wahai ya Rasulullah, pandanglah kami ya Rasulullah. Ya, janganlah kau apa, maksudnya kita minta Rasulullah, pandanglah kami ketika di Telaga Kausar ke apa macam tu. Macam tu boleh ke Ustaz kan? Ya Rasulullah, pandanglah kami, janganlah kau lupakan kami. Ini, boleh ke macam tu Ustaz? Boleh. Yang penting faham apa yang kita minta. Kadang-kala orang ni dia ikut-ikut je. Dia tak tahu hujung pangkal apa yang dia sebut. Dia hanya mengulangi apa yang guru dia cakap. Dia tak tahu pun hujung pangkal. Guru dia tahulah. Aku minta ni Allah yang beri. Kan macam kita, kan akak borak dengan suami. Bang, sikit lagi bang. Bang, sikit bang. Anak dengar daripada luar pintu ni. Dia faham perkataan, apa nama, mak dia kata, bang, atas sikit bang, bang, sikit lagi bang. Situ sedap bang. Sedapnya. Rupanya, mak dengan bapak dia dalam bilik, bapak dia tengah betulkan butang baju. Okey bang. Ngam. Dah tak perik dah bang. Sedapnya bang. Anak dekat luar faham apa? Mami dengan daddy sweet-sweet. Betul kita boleh doa macam tu, tapi doalah dengan kefahaman, bukan ikut-ikut. Problemnya kita ikut-ikut. Jadilah macam mana yang berlaku pada Syekh Zaidul Asri. Anak murid dia sebut dalam bahasa Arab. Memuji Tok Syekh dia dalam bahasa Arab. Dan dia pun tak reti bahasa Arab, dia sebut je. Sedangkan pujian-pujian semacam itu, pujian-pujian yang boleh dikira sebagai melampau untuk seorang manusia. Tapi dia tengok, ini kot orang selalu sebut macam ni. Dia tukarlah daripada nama Rasulullah kepada nama Zaidul Asri. Bila buat tanpa faham, akhirnya boleh datangkan fitnah. Kan? Ya, dia tak faham bahasa Arab. Begitu. Dan Syekh Zaidul Asri tahu anak murid dia tak faham bahasa Arab. Dia biarkan je, budak-budak tak reti apa. Dia main sebut je ni. Tapi cuba tengok video Syekh Arab tu. Bila orang puji dia, tak, aku tak layak. Tak, aku tak layak. Tak, bukan aku. Tak, aku tak layak. Cuba pujian itu ditukar kepada bahasa Melayu. Sanggup budak tu sebut? Tak. So, dia sendiri tahu ini pujian terlalu tinggi. Begitu. Yang kita nak tegur ialah pelajar-pelajar ni. Yang terus berkasidah, terus sebut, Ya Rasulullah, tolonglah aku. Guru dia faham apa yang disebut. Ni pelajar yang tak faham bahasa Arab ni. Dijadikan nyanyian, dekat Indonesia lagi haru. Asal lagu Arab dijadikan qasidah. Gitu. Wallahu alam. Alhamdulillah, dah pukul 4 dah, nak azan dah kan. Jadi hari ni belajar banyak daripada beberapa ayat ni. Saya perasan beberapa perkataan, beberapa pengulangan kalimah redha kan Ustaz. Dan bila Ustaz mention hasbunallah tu, sebenarnya hakikatnya adalah kita redha dengan apa jua ketentuan yang Allah telah tetapkan. Dan apabila kita redha, sebenarnya kita sedang mencari redha Allah. Dan apabila kita mendapat redha Allah, insya-Allah
Allah akan kurniakan redha manusia kepada kita insya-Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jelas sangat pada hari ini dan terima kasih jazakumullah kepada semua juga yang meluangkan masa pada petang ni. Moga-moga dinilai sebagai amal yang soleh insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Terima kasih Terima semua. kasih, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ustaz. Terima kasih Finin, terima kasih Liza. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Semua insyaAllah semua. jumpa malam ni. Kak Iza dah hantar link dekat grup. Ada kelas malam ni dengan Ustaz Zahir. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.